Tahukah anda Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah telah dikatakan sebagai pengasas ilmu usul fiqh dan orang yang pertama yang menyusun kaedah-kaedah usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang berasingan. Hai, Assalamualaikum, nama saya Syamsul Bahari Berusli, nombor metrik 285759. Apakah maksud usul fiqh? Ilmu usul fiqh merupakan satu bidang ilmu yang lebih dikenali sebagai kaedah dalam mencari ataupun menetapkan hukum yang sangat berguna dan penting untuk para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum. Dari segi bahasa dan istilah pula, perkataan usul fiqh ini akan dipecahkan kepada dua, iaitu usul dan juga fiqh. Perkataan usul adalah perkataan bahasa Arab. Ia adalah kata jamak kepada perkataan aslum yang bermaksud asas atau dalil. Manakala fiqh pula bermaksud mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali, perbuatan yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat tafsil, iaitu bersifat terperinci. Secara rumusnya, usul fiqh adalah suatu ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang bersifat umum bagi digunakan dalam proses istinbat mengeluarkan hukum fiqh. Selain itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat luar berkaitan dengan iktibar, tadfiq dan juga taklid serta aplikasi dalam muamalat. Contoh aplikasi dalam muamalat berkaitan dengan iktibar iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman bahawa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut ayat ini, jelas bahawa jual beli itu dibolehkan bahkan dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad. Namun perbuatan riba itu yang diharamkan. Kerana daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah merosak kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu saja daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menggat Fakur Aiman bin Muhammad Fazil, bernombor metrik 285621. Saya akan membantahkan tajuk yang berkaitan dengan iktibar. Iktibar bermaksud dari segi bahasa bermaksud mengikuti, manakala dari segi istilah pula adalah sikap mengikuti pendapat seseorang ulama fuqahah dan sejenisnya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah sesuatu perkara yang digunakan oleh mereka. Iktibar juga diertikan sebagai upaya mengikuti semua yang diperintahkan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya agar lebih memahami serta memberi penjelasan tentang iktibar yang lengkap dalam kedudukan dan tahap pencapaiannya. Iktibar boleh dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-32 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Seterusnya, terdapat perbezaan antara iktibar dan taklid dalam dua hal yang berbeza, baik dari segi hakikat atau pengertiannya. Iktibar merupakan menerima perkataan yang orang ucapannya dengan hujah, manakala taklid pula hakikatnya adalah menerima perkataan seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Iktibar boleh dijelaskan kepada dua jenis. Yang pertama adalah iktibar kepada Allah dan Rasulnya, manakala yang kedua adalah iktibar kepada selain daripada Allah dan Rasulnya. Maksud iktibar kepada Allah dan Rasulnya ialah semua umat Islam hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan. Apa-apa pun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya hendaklah sepatutnya diikuti oleh umat Muslim dan mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala iktibar daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah mengetahui pendapat yang berbeza daripada Imam Ahmad dan Hanbal yang tidak diperkenankan. Menurut mereka, iktibar kepada Allah dan para sahabat tidak boleh kepada yang lain.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Cik Saufi, nombor metrik 288887. Okey, saya akan sambung isu seterusnya berkenaan dengan taklid. Okey, kita lihat dulu aplikasi taklid dalam isu muamalat. Isu berkaitan dengan jual beli emas secara atas talian sangat hangat diperkatakan pada hari ini. Ramai individu yang menggunakan media atas talian untuk melakukan transaksi jual beli emas. Malahan, harga emas pada masa sekarang semakin meningkat dan dikatakan jual beli emas secara atas talian lebih selamat dan cara yang mudah untuk melabur. Jadi kita sedia maklum, emas adalah salah satu daripada barangan ribawi dan setiap daripada barangan ribawi tidak boleh digunakan dalam urus niaga. Jadi kita lihat pula hukum jual beli emas secara atas talian. Ianya dibolehkan kerana ianya melibatkan dua jenis barangan yang berlainan jenis, tetapi ianya perlu memenuhi syarat jual beli, iaitu akad jual beli mesti dilakukan secara serta-merta dan penyerahan barangan tersebut perlulah secara hakiki dan tidak boleh ditangguhkan. Seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan taklid. Taklid didefinisikan mengikut bahasa daripada perkataan qalada yang bermaksud membelenggukan sesuatu di leher. Mengikut istilah pula, taklid bermaksud beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan perlu bertaklid kepada orang yang mempunyai kelayakan yang penuh dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Seterusnya kita lihat pula hukum bertaklid, iaitu terbagi kepada dua, iaitu harus bertaklid dan tidak harus bertaklid. Harus bertaklid mengikut kepada dalil ijma'. Sebagai contoh, hukum dan fatwa yang diberikan oleh mujtahid tiada penguraian dalil secara banyak, cukup sekadar untuk mengetahui dan jelas terhadap hukum ataupun permasalahan tertentu sahaja. Bagi tidak harus bertaklid pula, hujah yang diberikan berpendapat bahawa seseorang individu itu perlu memperkukuhkan pengetahuan dalam akidah dan fiqh kerana Allah memperintahkan manusia ini untuk berfikir dan mengenalinya. Jenis-jenis taklid pula terbagi kepada tiga, iaitu wajib bertaklid, haram bertaklid dan harus bertaklid. Wajib bertaklid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi haram bertaklid pula adalah bertaklid kepada orang yang belum mempunyai kelayakan untuk istinbat hukum dan terlalu fanatik kepada orang yang tertentu saja. Seterusnya untuk harus bertaklid ialah kepada orang yang tidak mempunyai kelayakan dan kemampuan untuk mengetahui sesuatu hukum, perlu mengikut pendapat atau pandangan daripada ulama yang mujtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Adli bin Zulkifli, nombor metrik 289513, akan meneruskan perbincangan di dalam video ini mengenai tajuk talfiq. Menurut pandangan saya, talfiq ini amat diperlukan di dalam negara Malaysia ini bagi memudahkan para mufti menyelesaikan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam mazhab kita yang kita pegang di dalam Malaysia ini, iaitu Asy-Syafi'i, dengan mengambil pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain. Iaitu sebagai satu contoh, talfiq ini telah diaplikasikan di dalam resolusi syariah yang di mana CGC, Credit Guarantee Corporation, telah menawarkan jaminan dengan upah terhadap pembiayaan yang telah ditawarkan oleh sistem kewangan Islam. Menurut pandangan empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak mengharuskan jaminan dengan upah kerana berlakunya gharar di dalamnya. Tetapi terdapat satu pandangan daripada Imam Ishaq Ar-Rawahih telah mengharuskan kerana pandangan beliau telah melihat kepada maslahah ataupun kehendak pada hari ini. Talfiq ini maksudnya adalah menggabungkan dua mazhab, pandangan dua mazhab yang berbeza pandangannya, bertentangan pandangannya, dan menggabungkan menjadi satu dan menjadikan ianya satu hukum yang dibenarkan mengguna pakaikannya. Jadi dapat kita lihat pada aplikasi yang telah dinyatakan, talfiq telah diaplikasikan di dalam jaminan dengan upah di dalam bidang muamalat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sa'adi Mulhim bin Muhammad Syamizan. Seterusnya adalah berkenaan dengan aplikasi isu tersebut yang digunakan di Malaysia. Antara contohnya adalah berkenaan dengan syuf'ah muamalat. Sekiranya seseorang memiliki rumah berdasarkan syuf'ah jiran dengan bertaklid mazhab Hanafi, kemudian dia ingin menjual semula, lalu seseorang yang lain telah berhak memiliki rumah itu dengan berdasarkan syuf'ah jiran juga, lalu dia enggan menyerahkan rumah tersebut dengan alasan bertaklid dengan mazhab Syafi'i yang tidak mengiktirafkan syuf'ah jiran. Jadi perbuatan menghalang pemilikan itu tidak sah
kerana asal pemilikannya terhadap rumah itu adalah berdasarkan pendapat Hanafi dan bukannya mazhab Syafi'i. Manakala keengganannya untuk menyerahkan rumah itu pula akan menyebabkan terhasilnya satu hukum yang ditegah oleh kedua-dua imam. Jelaslah bahawa pemahaman terhadap ilmu talfid, talqid dan juga iktibar merupakan satu aspek pemahaman yang perlu dititikberatkan dan perlu dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat, kerana pemahaman terhadap ilmu ini membolehkan seseorang itu mengatasi segebaran masalah yang mereka alami dalam kehidupan seharian mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.